Buletin Didik 13 Februari bersama saya Charles Mohan. Salam sejahtera. Kementerian Pendidikan KPM telah mengenal pasti bangunan-bangunan DAIF melalui analisis skor grade impact untuk keutamaan pelaksanaan projek pembangunan sekolah-sekolah DAIF. Berdasarkan kepada skor tersebut, KPM akan memberikan keutamaan untuk melaksanakan projek penggantian kepada blok bangunan di sekolah yang berada pada skala 6 dan skala 7. Menerusi kenyataannya, KPM memaklumkan usaha pembangunan ini adalah antara 7 aspirasi kementerian yang dikongsi sebelum ini. KPM turut menegaskan pihaknya komited dalam menyediakan infrastruktur pendidikan yang selamat dan kondusif untuk kegunaan murid serta warga sekolah di seluruh negara. Sehingga 31 Januari lalu, sebanyak 830 buah sekolah mempunyai blok bangunan yang berada pada skala 6 dan 7 yang memerlukan penggantian atau pembangunan semula. Bagaimanapun, bilangan bangunan DAIF ini adalah dinamik selaras dengan penyelesaian pelaksanaan pembangunan semula dan penerimaan untuk mengesyorkan tahap keselamatan bangunan oleh agensi teknikal. Projek yang diangkat untuk kelulusan pelaksanaan terdiri daripada senarai sekolah yang mempunyai bangunan DAIF pada skala 6 dan 7. Sementara itu, KPM sentiasa prihatin terhadap isu yang melibatkan soal kebajikan dan keselamatan murid. Merujuk kepada laporan sebuah akhbar tempatan 10 Februari lalu berhubung isu kerosakan kantin di Sekolah Kebangsaan LKTP, Kampung Awak Maran Pahang yang menyebabkan 230 murid terpaksa makan merata-rata, menurut KPM, projek pembinaan semula kantin sekolah berkenaan berada dalam senarai 74 projek DAIF yang diperakukan KPM untuk Rolling Plan ketiga RP 3 2023 dan kelulusan tertakluk kepada pembentangan bajet 2023 pada 24 Februari ini. Menunggu pembinaan semula, pihak sekolah telah merangka beberapa langkah keselamatan dan menyediakan kemah khas yang digunakan murid dan guru semasa rehat. KPM sememangnya komited memastikan sekolah berada dalam keadaan kondusif untuk keselesaan murid dan guru. Timbalan Menteri Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi MUSTI, Dato' Arthur Joseph Kurup menggalakkan pelajar Kolej Vocational KV Keningau Sabah mengkomersialkan inovasi mereka. Ia susulan lawatan kerja ke kolej berkenaan pada 19 Februari lalu untuk melihat sendiri projek-projek inovasi yang dihasilkan oleh pelajar-pelajar. Lawatan tersebut dilakukan bersama pasukan pengurusan Yayasan Inovasi Malaysia yang diketuai oleh Sharmila Muhammad Saleh. Dalam pada itu, Dato' Arthur turut menyokong penuh usaha kolej-kolej vocational dalam melatih pelajar menggunakan kemahiran yang mereka pelajari melalui kursus yang diikuti. Ia bukan sahaja dapat menyelesaikan isu atau masalah yang dialami oleh masyarakat setempat, malah memberi ruang dan peluang bagi produk mahupun perkhidmatan yang dihasilkan untuk dikomersialkan. Justru beliau berharap pelajar KV di seluruh negara dapat menghasilkan lebih banyak inovasi yang boleh membantu pembangunan industri dominan di kawasan masing-masing. Terdahulu, Dato' Arthur berkesempatan meninjau beberapa inovasi yang dipamerkan di kolej itu. Ia termasuk mesin pembersih komponen kereta, alat memasang jubin, beg yang boleh diubah suai mengikut keperluan tertentu dan produk-produk makanan. Sementara itu, pengarah KV Keningau, Christine Stanilos Kinsik turut berhasrat untuk menggunakan hubungan yang terjalin antara kolej itu dan Yayasan Inovasi Malaysia bagi membantu pelajar menguasai ilmu pemasaran dan perniagaan agar mereka mampu bersaing di pasaran tempatan dan mungkin di luar negara. Ini pula melibatkan warga pendidik. Seramai 86 warga pendidik menerima pentauliaan sebagai pegawai pengurusan kadet remaja sekolah KRS dan tunas kadet remaja sekolah TKRS bagi tahun 2023. Manakala seramai 10 orang pendidik menerima kenaikan pangkat dalam satu majlis pentauliaan yang diadakan Sabtu lalu. Majlis pentauliahan telah disempurnakan oleh Timbalan Pengarah Jabatan Pendidikan Sabah Mudin Betting di Dewan Sekolah Jenis Kebangsaan Cina Xinhua. Ia disertai warga pendidikan terdiri daripada pengetua, guru besar, penolong kanan, ketua bidang dan guru-guru dari seluruh daerah Tawau. Program yang berlangsung selama 2 hari itu dipenuhi dengan latihan protokol dan istiadat serta tata cara kawat dan perbarisan. KRS dapat menanam disiplin yang tinggi dalam kalangan diri anak murid
disiplin yang tinggi, patuh kepada arahan, adab yang tinggi, dan jika ini diaplikasikan dalam aktiviti-aktiviti lain termasuk pembelajaran, dia kesannya akan luar biasa. Jadi Jabatan Pendidikan Negeri Sabah akan memperkasakan KRS, TKRS dan juga yang lain-lain di seluruh negeri Sabah sebagai salah satu fokus kepada kemandirian murid di negeri Sabah. Sementara itu, KRS dan TKRS akan diperkasakan di seluruh sekolah di negeri di bawah Bayu itu bagi melahirkan guru dan murid yang lebih berdisiplin. Program yang kita buat selama 2 hari ini bermula 10 hari bulan dan berakhir hari ini, kita sebenarnya memberi pengetahuan dan kemahiran kepada pengetua, guru besar, penolong kanan, ketua bidang dan guru-guru sama ada di sekolah menengah atau sekolah rendah. Fokus kepada program kita ini memberi tumpuan kepada kemahiran berkawat dan sememangnya tidak boleh lari ialah ilmu pengetahuan tentang peraturan, protokol berpakaian. Bagi Pengetua SMK Balong, program itu dikatakan membantu memberi gambaran lebih jelas terutama bagi warga sekolah dalam mengamalkan pengurusan bermutu tinggi. Merupakan satu program yang cukup bermakna buat kami selaku pentadbir di sekolah kerana dengan pendedahan yang diberikan dalam program ini dapatlah kami menghayati dan juga kami mengamalkan di peringkat sekolah sebagai ketua di dalam organisasi sekolah. Kepimpinan oleh teladan harus diamalkan agar guru-guru, anak-anak sekolah dan warga sekolah juga sama sekali dapat melaksanakan dan juga membudayakan apa-apa yang telah kami pelajari. Bersua kembali, seramai 58 murid 5 dan 6 tahun di Tabika Kemas Kampung Melayu Batu 16 Rawang dirayakan dalam majlis Hari Aspirasi. Majlis turut menyaksikan 29 murid menerima sijil setelah menamatkan pengajian di Tadika Kemas. Buat julung kalinya diadakan di Temple Park International School Rawang, Majlis Hari Apresiasi yang berlangsung Sabtu lalu turut dimeriahkan dengan pelbagai acara. Antaranya bacaan tilawah Al-Quran dan terjemahan, persembahan nasyid serta dikir barat. Kita nak berkolaborasi ini supaya kita dapat membantu lagi. Kita punya rakan-rakan lain, rakan-rakan strategik. And then salah satu kolaborasi kita yang berlangsung pada hari ini adalah Tadika Kemas lah. And then kita harapkan lagi lepas ni akan banyak lagi kindi-kindi ataupun tadika-tadika yang nak berkolaborasi dengan kita untuk menyambut apa-apa segala majlis dekat sini. Program dihadiri lebih 100 hadirin termasuk ibu bapa yang datang seawal 7 pagi bagi menyaksikan hari bersejarah anak-anak mereka. Kanak-kanak ni dia belajar setahun kan, jadi kami menilai dia secara langsung dengan tidak langsung. Jadi kanak-kanak ni bila kita dah mengajar dia yang secukupnya, kita akan tahu prestasi kanak-kanak. Jadi bila kita buat pengaruhan macam ni, dia rasa macam satu motivasi untuk mereka supaya belajar lagi usaha, lagi untuk tahun akan datang. Majlis turut menyampaikan hadiah bagi 4 anugerah utama iaitu anugerah kanak-kanak cemerlang keseluruhan, anugerah khas tokoh kanak-kanak, anugerah kanak-kanak mengikut subjek dan anugerah peningkatan terbaik. Hari apresiasi ini menggalakkan persaingan sihat di antara kanak-kanak bukan sahaja dalam bidang akademik, malah dalam bidang co-kurikulum sekaligus mendorong penglibatan aktif kanak-kanak di dalam aktiviti co-kurikulum di pelbagai peringkat. Apa yang pasti, anugerah-anugerah yang diterima dapat meningkatkan keyakinan diri murid-murid sebelum melangkah ke alam sekolah rendah. Banyak yang dia belajar actually dalam Tabika ni. So dia ada keyakinan dirilah. Macam tu. Sebelum ni macam mana? Sebelum ni dia seorang yang macam mana? Dia actually memang kalau tak kenal dia pendiam, tapi bila dah bergaul dengan kawan-kawan dekat Tabika, jadi dia ada orang kata keyakinan diri sikitlah dia. Alhamdulillah setakat dia dah 2 tahun dekat sini, semuanya makin meningkat dan diajar oleh cikgu-cikgu yang bertauliah lah. Sebab
Tadbika kemas ni mengamalkan pembelajaran kaedah Jepun. Daripada kecil dia buat segala kebersihan tu semua, daripada akhlak sampai ke pelajaran. Pelbagai pengiktirafan yang disampaikan dalam majlis ini juga dijadikan sebagai medium untuk memaklumkan kepada masyarakat bahawa pengajaran bermutu di Tadbika Kemas melalui keberhasilan kanak-kanak. Kementerian Pendidikan Tinggi KPT mahu siasatan berhubung dakwaan penyelewengan mengakibatkan kerugian Universiti Teknologi Mara UiTM Holding Sdn Bhd atau UiTM Holdings sebanyak RM157 juta dijalankan segera. Menterinya Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata ia bagi membolehkan hasil siasatan diperolehi dengan kadar segera sekaligus tindakan selanjutnya dapat dilakukan oleh pihak KPT. UiTM Holding, saya memang mengharapkan supaya siasatan oleh SPRM itu dapat disegerakan supaya saya sendiri pun tahu apa yang berlaku. Kita tak tunggu selepas SPRM selesai siasat. Beliau berkata demikian ketika diminta mengulas laporan mengenai siasatan ke atas syarikat pegangan pelaburan milik penuh UiTM oleh Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM termasuk keperluan penstrukturan semula syarikat berkenaan. Selain itu, menurut Datuk Seri Muhammad Khalid, pihaknya akan membuat semakan dan penambahbaikan terhadap garis panduan yang telah ditetapkan berkenaan pengurusan syarikat pegangan universiti serta mengukur kepatuhan oleh syarikat yang berkaitan. Untuk rekod, UiTM Holdings Sdn Bhd merupakan syarikat pegangan pelaburan milik penuh universiti itu yang menguruskan 8 syarikat berkaitan tenaga, penjagaan kesihatan, teknologi dan kreatif. Datuk Seri Muhammad Khalid pagi tadi telah merasmikan Pusat Jahitan Komuniti Tasik 64 di Bandar Seri Alam, Pasir Gudang. Harmoni adalah sangat penting di dalam sesuatu muzik. Jika tidak ada harmoni di dalam sesuatu muzik itu, tidak ada kepelbagaian di dalam sebuah muzik. So tidak nampak menarik. So harmoni ini adalah berfungsi sebagai lebih kreatif lagi muzik itu dibuat dan lebih menarik untuk diperdengarkan kepada penonton kita. So untuk contoh yang terbaik adalah di dalam sesebuah choir, dia mempunyai banyak lapisan suara. So contohnya adalah begini. 1, 2, 3, 4. Buntu memikirkan aktiviti menarik bersama anak-anak ketika musim cuti sekolah akan datang? Fantasia menawarkan pelbagai permainan yang pasti menyeronokkan. Ia juga adalah taman tema kembung atau inflatable theme park terbesar di Malaysia yang turut disenarai dalam Malaysia Book of Records. Hujung minggu dan cuti persekolahan anak-anak pasti lebih bermakna sekiranya dibawa ke tempat mereka boleh berseronok dan bermain bersama ahli keluarga. Fantasia Taman Tema Kembung adalah salah satu lokasi yang menjadi pilihan. Ia meliputi ruang seluas 100,000 kaki persegi dan boleh memuatkan 8,000 pengunjung dalam satu masa, membabitkan gabungan zon kembung yang menyeronokkan dengan pelbagai ruang dan aktiviti fizikal. Rata-rata ibu bapa yang ditemui teruja dapat meluangkan masa bersama anak mereka di taman tema terbesar yang dibuka pada penghujung minggu di Pusat Pameran dan Konvensyen Antarabangsa MINDS Seri Kembangan. Hari ini kita bawa diorang enjoy macam tempat macam ni. Masih lagi boleh main dengan kawan-kawan. So diorang rasa seronok lah. Taklah duduk rumah, main tab, tengok TV. Jadi aktiviti macam ni sangat bagus. First time saya jumpa yang besar macam ni. Normally yang dekat shopping mall tu yang saiz yang kecil just untuk boleh cater for macam dalam 20 kids kan. Sekarang macam banyak sikit lah, besar. Dijamin selamat lah sebab ada ambulans, ada security dan aktiviti kat sini pun tak membahayakan. Maksudnya barang keras tak adalah, so dia pakai pelampung. So selamat lah.
Ruang untuk golongan dewasa turut disediakan. Mereka bukan sahaja boleh beriadah, malah berpeluang menyertai pertandingan perlumbaan Air Warrior yang menawarkan hadiah sehingga RM5,000. Di Fantasia kita ada 2 kategori. Satunya Fantasia khas untuk kanak-kanak dan family lah. Ya, jadi di sini ada 8 rides, ya, di mana semua rides dia ada penuh dengan kandungan konten yang cute dan atraktif. Boleh juga tengok budak-budak sekarang dekat belakang sedang main jam dengan slide ke bawah. Jadi memang fun. Taman tema ini dibuka pada hujung minggu bermula 11 dan 12 Februari dan 18 dan 19 Februari. Antara tarikan dan aktiviti menarik adalah seperti gelongsor setinggi 2 tingkat, cabaran halangan, mendaki gunung, kereta api serta beberapa aktiviti lain. Usaha terus dilakukan bagi membuang longgokan sampah dari sebuah tasik di kawasan pergunungan barat daya Serbia. Jumlah sampahnya amat banyak hingga menyebabkan seolah-olah terbina empangan semula jadi di tasik berkenaan. Keadaan dikatakan sudah berlarutan sejak berdekad lalu. Akibatnya, pekerja terpaksa menggunakan kren dan mesin pengorek bagi menarik keluar semua sampah sarap itu. Lebih memeranjatkan apabila sampah sarap itu turut meliputi bangkai binatang dan perabot lama. Ia menyebabkan Sungai Lim terpaksa membawa sampah ketika ia mengalir dari Montenegro ke Serbia. Ini tidak termasuk sampah yang diangkut dari puluhan tapak pelupusan sampah haram di sepanjang tebingnya. Keadaan dikatakan berpunca daripada kelemahan pengurusan sisa pepejal dan perlindungan ke atas alam sekitar. Sejak awal Disember tahun lalu, lebih 10,000 kubik meter sampah dikeluarkan dari tasik Potpack serta laluan air berhampiran Priboj. Pekerja terbabit cuma berharap selepas ini mereka tidak perlu datang lagi untuk membuat kerja pembersihan. Tempat duduk atau rehat jenis beanbag tidak asing lagi dalam kalangan kita. Selain di rumah, ia juga popular sebagai perhiasan dalaman di tempat awam seperti restoran dan ruang kongsi malah di pawagam. Tetapi di Jepun, baju beanbag mendapat perhatian pengguna media sosial baru-baru ini. Berbentuk bawang, beanbag ini bertujuan memberi keselesaan dan peluang untuk pemakainya berehat di mana-mana. Lebih menarik, penghasilannya tercetus secara tidak sengaja selepas sejenis prototipe menjadi popular dalam kalangan pekerja di syarikat pengeluarnya. いつでもどこでもダメになれるクッションというのでこのコンセプトの商品が誕生しました。なのでこれを着てリビングだったり、本当いろんなところでリビングじゃないところでもこれでダメになれるなと思ってこのキルキョ商品を開発しました。 Pengguna pula mengakui ia mampu menjadi produk bermusim yang popular di Jepun, di mana banyak rumah tidak mempunyai sistem pemanasan berpusat. お腹部分が重い感じがしますね。でもすごい楽しいですね。ちょっと体ちょっと全体的に下に来ていただいて。思ったより軽くて、あったかい感じなので、冬はもうなんかこれ1個着るだけで結構ポカポカしてくるなって感じです。 Produk ini dihasilkan dalam 3 saiz, besar, sederhana dan untuk kanak-kanak dengan harga kira-kira 15,800 yen atau RM520. Bersama kembali, Sukan. Majlis Sukan Sekolah Daerah MSS di Kinta Utara mencuri tumpuan apabila mendominasi Majlis Anugerah Sukan MSS Perak bagi tahun 2022. Manakala pasukan Bowling Tampin dan pasukan lelaki bawah 18 tahun berjaya merangkul Anugerah Pasukan Terbaik Negeri Perak tahun 2022. Menurut Pengerusi Jawatankuasa Belia Sukan, Pengajian Tinggi dan Pendidikan Negeri Perak, Majlis Anugerah Sukan MSS Negeri Perak ini merupakan salah satu platform untuk memberi pengiktirafan kepada atlet, jurulatih serta pengurus sukan atas kejayaan yang telah dicapai.
94 kategori yang diberi anugerah. Ini merupakan salah satu acara tahunan yang dibuat oleh Jabatan Pendidikan Negeri Perak sebagai satu cara pendekatan untuk kita membalas segala keringat dan juga pengorbanan jurulatih yang terdiri daripada guru-guru dan juga atlet-atlet yang telah berjaya mencipta atau mendapat johan dalam acara-acara tertentu. Dan untuk makluman, pada tahun ini Perak menjadi johan keseluruhan bagi acara hoki dan juga team bowling. Maka dengan adanya ia juga bagi menzahirkan rasa terima kasih kepada mereka yang telah mengharumkan nama negeri khususnya di peringkat kebangsaan iaitu Majlis Sukan Sekolah Malaysia MSSM. Berlangsung di Seri Iskandar semalam, majlis penganugerahan ini juga diharap dapat dijadikan pendorong kepada atlet-atlet lain untuk turut meraih kejayaan dalam kejohanan yang disertai nanti. Sebanyak 249 anugerah telah disampaikan membabitkan 94 kategori. Tambah Khairuddin, Kerajaan Negeri Perak sememangnya serius dengan pencapaian sukan di peringkat negeri dengan merangka pelbagai inisiatif dan program khususnya demi pembangunan sukan. Antara usaha yang dilakukan termasuklah penyediaan kemudahan-kemudahan atlet, jalinan kerjasama antara jabatan, persatuan-persatuan sukan serta NGO bagi menggalakkan dan menambahkan mutu sukan. Seterusnya, meningkatkan pencapaian di peringkat kebangsaan dan antarabangsa. Carnival Hoki 511, Sekolah Sukan Tunku Mahkota Ismail SSTMI menampilkan kelas tersendiri untuk muncul juara kategori lelaki dan perempuan bawah 15 tahun. Berlangsung di Stadium Nasional Bukit Jalil pada aksi final lelaki bawah 15 tahun. Sekolah Sukan Tunku Mahkota Ismail SSTMI menentang Sekolah Sukan Bukit Jalil SSBJ. Penguasaan ditampilkan SSTMI apabila menjaringkan 2 gol menerusi gol padang Muhammad Saiful Syafri dan Muhammad Izzul Zaishan pada 3 minit terawal. Namun SSBJ tidak mudah mengalah. Bermula dengan jaringan Rahul Ahmad Fazrin pada minit ke-5 untuk kedudukan 1-2. 2 minit kemudian, G. Dirish menjaringkan gol penyamaan SSBJ. Gelaran juara bagaimanapun milik SSTMI apabila Saiful menjaringkan gol kemenangan pada minit ke-8. Pada final kategori perempuan bawah 15, saingan juga berlangsung sengit. Pertemuan SSTMI menentang Sekolah Sukan Tun Hussein On SSNTHO. Nur Elisha lebih dahulu meletakkan SSNTHO di depan. Namun 2 gol berturut-turut jaringan Dayang Nur Kaisia dan Nur Akila Suhaimi membolehkan SSTMI pula mendahului pada minit ke-6. Perlawanan tambah rancak apabila SSNTHO mengikat kedudukan 2-2 menerusi Nur Baiti Izzati 2 minit kemudian. Harapan SSNTHO untuk bergelar juara tidak kesampaian apabila Ainun Syafia Kamaruddin menjaringkan gol kemenangan 3-2 SSTMI. Persembahan lagu tradisional Bolivia oleh 5,000 pemuzik di Carnival Oruro mengakhiri paparan Buletin Didik. Saya Charles Mohan. Salam hormat dan kita jumpa lagi.